Oke, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حبك يا الله وحب من يحبك، العمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Okay. Kita dah masuk dah dalam apa tentang perang Badar. Tajuk besar kan? Tajuk besar ya, perang Badar, perang penentuan pertama dalam sejarah Islam. Kita sekarang dah sampai di muka surat 208 ah. Ya, 208. 208. Okey, di mana kita sampai hari itu? 208 tu di atas hadis tu. Yang Nabi SAW menghabiskan masanya. Ya. Okey lah, start lah. Okey. Ada orang lain tak? Baca. Ada orang lain tapi kami semua nak Faizah. Kalau ada orang lain nak baca, kita bagi ruang untuk orang lain baca. Siapa nak collect pahala cepat. Ada? Tak ada, jangan buat masalah. Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kita sambung balik cerita kita pada muka surat 208. Boleh dengar tak? Boleh. Okey. Nabi SAW menghabiskan masanya pada malam sebelum pertempuran dengan bersolat dan berdoa. Tentera Islam yang keletihan kerana perjalanan jauh dapat tidur nyenyak secukupnya, dan ini menandakan anugerah Allah agar fikiran mereka tidak terganggu. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah, ketika kamu diliputi perasaan mengantuk sebagai satu pemberian aman daripada Allah untuk menghapuskan kecemasan kamu, dan ingatlah ketika Ia menurunkan kepada kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya dan menghapuskan dari kamu gangguan syaitan, dan juga untuk menguatkan hati kamu dan menetapkan dengannya tapak pendirian kamu di medan perjuangan. Al-Anfal ayat 11. Hal ini berlaku pada hari Jumaat malam 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pada keesokan harinya, Nabi SAW mengajak pengikut-pengikutnya bersolat serta berdoa dan menggesa mereka berperang demi Allah.
Nabi SAW menghimpun sebilangan kecil tenteranya ketika fajar menjelang, sambil menyusun barisan tentera dengan menggunakan anak panah yang tersedia di dalam tangannya. Okey, ini saya nak terang sikit tentang ayat ni. Ayat disebut nu'as. Nu'as ni mengantuk. Nu'as. Mengantuk. Khashikumun nu'as kan. Kalau kita cakap Arab, ana na'asan. Saya ngantuk lah. Ana na'asan. Nu'as, mana mengantuk. Jadi dalam ayat ni Allah mengingatkan orang-orang mukmin bahawa mereka ni semasa dalam medan perang telah ditakdirkan, Allah takdirkan mereka merasa mengantuk sampai terlena. Ngantuk sampai terlena. Tentulah kalau orang mengantuk ni akan hilang rasa ketakutan yang mempengaruhinya. Sebabnya apabila mereka mengantuk, maka perasaan mereka waktu itu menjadi aman, sejahtera. Tidak terasa takut diperangi musuh dan lengkap bersenjata dan bilangannya berlipat ganda dari bilangan mereka. Walaupun rasa aman, mereka merasa sejahtera dan yang datangnya daripada Allah. Mana Allah berilah kepada orang yang ada dalam medan perang tu rasa ngantuk dengan tujuan Allah macam nak jadi nak menolong mereka jugalah, nak merehatkan mereka sementara waktu. Kata Ibnu Mas'ud, mengantuk dalam perang merupakan kesejahteraan daripada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ini, iz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu. Iz yughashshikumun nu'asa amanatan, tu sejahtera, amanatan minhu. Ingatlah ketika Allah melenakan kamu dengan mengantuk, iaitu amanatan, iaitu kesejahteraan daripadanya. Maknanya Allah mencampakkan kesejahteraan ke atas orang-orang yang beriman itulah yang masuk dalam perang. Kemudian adalah dikatakan bahawa orang mukmin itu merasa takut apabila melihat bilangan musuh yang ramai dan banyak senjatanya, sedang bilangan mereka sedikit dan kurang pula senjatanya, serta berasa haus yang amat sangat. Tetapi tak kala mereka terlena disebabkan mengantuk, ayat ni, terasalah rehat oleh mereka, hilang rasa penat dan haus. Ini menyebabkan mereka dapat semula memerangi musuh. Sesungguhnya terlena itu disebabkan mengantuk itu merupakan nikmat yang sangat besar. Sebab itu kita lihat dalam dalam buku ni, dia kata pada keesokan harinya Nabi pun semua kan orang Muslim, semua orang Islam semua rasa segar siapa. Itu dia pun mengajak pengikut dia bersolat serta berdoa. Itulah makna selepas mereka diberi rahmat oleh Allah dengan diberikan rasa mengantuk. Mana hilanglah penat mereka sikit. Itulah. Teruskan. Okey. Sementara Quraisy pula menyusun barisan tentera mereka di Al-Udwan Al-Quswa yang terletak bertentangan dengan garis kedudukan tentera Islam. Sebilangan kecil mereka secara proaktif, provokatif susahnya mengambil air dari Telaga Badar. Tetapi kesemua mereka terbunuh kena panah kecuali seorang, Hakim bin Hizam, yang kemudiannya memeluk Islam dan teguh imannya, Umar bin Wahab al-Jumahi. Dalam cubaannya meninjau kekuatan orang Islam secara rambang dan melaporkan bahawa kekuatan Islam seramai 300 orang, tetapi sanggup berjuang sehingga ke titisan darah terakhir. Dalam satu tinjauan lain, dia mendapati bahawa tentera Islam tidak mendapat sebarang bantuan untuk memperteguh kekuatan, juga tidak mengatur serang hendap. Namun, dia faham bahawa mereka terlalu berani dan tidak mudah menyerah kalah, malah bernekat untuk berperang dan hanya berhenti apabila selesai membunuh seramai mungkin orang. Orang kafir.
Dengan laporan itu ditambah pula perasaan kekeluargaan yang mengikat hubungan kedua-dua pihak yang berbalah telah melemahkan perasaan untuk bertempur di kalangan kaum Quraisy. Pandangan Utbah bin Rabi'ah dan orang lain yang mula kendur ditentang hebat oleh Abu Jahal dan dia mula menjalani satu da'iyah menuntut bela terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutnya yang membunuh Quraisy di Nakhlah. Da'iyah ini berjaya memesong pandangan kumpulan itu, malah mereka mengikut pandangan yang berdasarkan fitnah semata-mata. Ada Ustazah nak cerita apa-apa? Sarah, teruskan. Ya. Apabila kedua pihak semakin hampir dan dapat dilihat secara dekat di antara satu sama lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mula berdoa kepada Allah. Ya Allah, Quraisy yang sombong dan bongkak ini sememangnya menentang Engkau dan mendustakan pesuruhmu, ya Allah. Aku menanti kemenanganmu yang dijanjikan kepadaku. Aku sesungguhnya bermohon kepadamu untuk mengalahkan mereka, iaitu musuh. Baginda juga mengeluarkan arahan tegas bahawa orang-orangnya tidak akan memulakan serangan sehingga baginda sendiri memberi perintah muktamad. Dan juga meminta mereka menggunakan panah secara berhati-hati dan tidak menggunakan pedang sama sekali kecuali apabila musuh berada dekat. Abu Jahal juga berdoa meminta kemenangan. Katanya, oh Tuhan, apabila kedua-dua pihak kurang menyayangi keluarga sendiri dan membawa kepada kami sesuatu yang kami tidak tahu, binasakan hak mereka esok hari. Dia yakin menang kerana melihat kepada bilangan tenteranya yang ramai serta senjata yang lengkap dan berpengalaman. Al-Quran menjelaskan bahawa penentuan sudah pun tiba, juga kemenangan. Tetapi bukan bermakna apa yang diharapkan mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tastaftihu faqad ja'akumul fath wa in tantahu fahuwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud wa lan tughniya ankum fi'atukum walan tughniya ankum fi'atukum syai'an walau kathurat wa annallaha ma'al mu'minin. Artinya, jika kamu, hai orang musyrik, memohon supaya diberi kemenangan bagi pihak yang benar, maka sesungguhnya kemenangan yang kamu pohonkan itu telah datang dan disaksikan oleh kamu. Dan jika kamu berhenti daripada memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian amat baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali menolongnya mengalahkan kamu, dan golongan angkatan perang kamu tidak sekali-kali akan dapat menyelamatkan kamu sedikit pun. Sekalipun ia lebih ramai dan yang demikian itu adalah kerana sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 19. Okey, ini tentang ayat ni kan. Kataan tastaftihu iaitu as-rudda fataha. Oh, fataha. Betul? Jadi istaftaha. Ini sikit-sikitlah yang orang belajar bahasa Arab ni. Asal fataha, fataha makna buka kan? Fataha makna buka, Fatihah buka. Kemudian macam istaghfaru, asal dia ghafaro. Jadi penambahan alif sinta itu menunjukkan kepada minta. Minta pembukaan. Apa maksud situ? Minta kemenangan. Minta kemenangan. Kan? Kita tadi terjemahan dia, jika kamu minta bukakan, makna kemenangan, sesungguhnya ialah datang kepadamu, sungguhnya telah datang kepadamu kemenangan.
Dan jika kamu hentikan permusuhan, lebih baik bagi kamu. Dan jika kamu kembali menyerang, pasti kami kembali pula. Dan tidak berguna sedikit pun kepada kamu angkatan perang kamu, walau seberapa banyak. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi di sini disebutkan bahawa orang-orang musyrikin ni minta supaya dan Allah beri kemenangan kepada mereka. Minta juga tu. Minta juga. Di sini diceritakan tentang siapa? Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal telah berkata dalam perang Badar, mana dia minta. Kepada dia minta, Allahumma ayyuna kana aqta'a lirrahim wa ata bima la yu'raf fa ahnihi ghadatan. Ya Tuhan, siapakah di antara kami yang telah banyak memutuskan tali silaturahim dan membawa perkara agama yang tidak dikenal, maka tundukkanlah dia. Kalahkanlah dia pagi ini. Itu tastaftihu tu, mereka juga orang musyrikin minta supaya Allah beri kemenangan kepada mereka. Tu makna istiftah tu. Minta bukakan atau minta kemenangan. Ini Abu Jahal lah. Kemudian ada ahli tafsir berkata, adalah orang-orang musyrik itu ketika keluar dari Mekah menuju Badar, mereka ambil kain-kain kelambu Kaabah dan memohonkan pertolongan Allah dengan berkata, Allah mansur ala a'lal jundain wa akramal fi'atain wa khairal qabilatain. Ini mereka minta. Itu yang dimaksudkan dengan istaftaha, istaftihu. Mereka minta, ya Tuhan, tolonglah salah satu daripada dua yang paling mengatasi askarnya. Dua golongan lah, itu Islam dan orang kafir. Tolonglah salah satu daripada dua yang paling mengatasi askarnya, paling mulia pasukannya dan paling baik suku kaumnya. Maka Allah telah menyebut dengan firman inilah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Jika kamu minta kemenangan, sesungguhnya Allah telah datangkan kepada kamu kemenangan itu. Macam mana maksudnya? Allah telah datangkan kepada kamu kemenangan itu. Jika kamu minta dimenangkan dengan memberi pertolongan bagi membantu salah satu daripada dua pasukan yang paling mengatasi dan paling benar perjalanannya, sesungguhnya telah pun datang kemenangan itu dan berada di pihak yang paling mengatasi dan yang paling benar perjalanannya. Itulah tentera Islam ni lah. Tentera orang mukmin ni. Tujuan firman ini, tujuannya adalah untuk menyindir kaum musyrikin. Rupanya untuk menyindir kaum musyrikin kerana sudah jelas bagi mereka bahawa orang-orang mukmin yang menang. Dah jelas bagi mereka orang-orang mukmin yang menang. Sedang kaum musyrikin kalah. Maka pasukan orang-orang mukmin itulah yang mengatasi dan paling benar perjalanannya. Jadi mereka minta tu, yang paling benar perjalanannya ialah tentera mukminin lah. Dan wa in tantahu fa huwa khairul lakum, dan jika kamu hentikan permusuhan, lebih baik bagi kamu. Ini kalau kamu tidak memusuhi Nabi SAW dan tidak memerangi orang-orang mukmin, maka itu lebih baik lagi kerana kamu telah merasakan penderitaan perang itu amatlah buruknya. Wa in ta'udu, dan jika kamu kembali menyerang, pasti kami kembali pula. Tetapi jika kamu mengulangi menyerang mereka, pasti kami ulangi lagi memberikan kemenangan yang lebih besar kepada orang-orang mukmin itu sehingga keadaan kamu jadi terhina. Itulah walan tughniya, dan tidak berguna sedikit pun kepada kamu angkatan perang kamu walaupun seberapa banyak. Itu yang dimaksudkan dengan walan tughniya ankum fi'atukum syai'a walau kasurat kasir. Tak guna walaupun angkatan perang kamu ramai. Itu mereka ni berapa? 1000 orang kan. Orang mukmin ada 300 saja. Wa innallaha ma'al mu'minin, sesungguhnya Allah adalah bersama-sama orang mukmin. Itulah makna ayat ni. Kita faham bahawasanya Allah hanya nak menyindir kaum musyrikin. Dalam ayat ini seolah-olah Allah menjanjikan kemenangan kepada orang-orang Islam, ya. Ya.
akan datang. That's why lah kita kalau kita tengok terus orang Islam menang ya kan. Ya. Ya, sebab dia apa orang kata, ya kita tahulah dia di pihak yang benar kan. Allah kan dah Di cakap. pihak yang benar. Ya. Ya. Surah ni turun masa tengah perang tu ke Ustazah? Apa ni? Yalah. Ya. Pada mula nak perang ni, mula nak perang. Allah dah bagi dah hint Bagi dah. Tapi kafir yang tak faham. Okey, boleh sambung? Boleh sambung. Okey. Orang kafir pertama yang melepaskan panah ketika bertempur juga menjadi mangsa pertama ialah Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang penyembah berhala yang garang lagi panas barat. Dia keluar sambil bersumpah bahawa dia akan minum air di kolam orang Islam kecuali dia membinasakannya atau mati kerananya. Dia bertarung dengan Hamzah bin Abdul Muttalib yang kemudian menetak kakinya dengan pedang dan satu pukulan lagi menyebabkan dia maut di dalam kolam tersebut. Allah. Pertempuran sebenar kini bermula. Seorang Quraisy lain, Utbah bin Rabi'ah, lengkap dengan perisai dan baju besi, bergerak ke depan dari garisan tentera Quraisy bersama saudaranya Syaibah dan anak lelakinya Al-Walid bin Utbah sambil menyumpah keji terhadap Islam. 3 pemuda Ansar keluar menentang mereka, iaitu Auf dan Mu'awad, anak lelaki Harith bin Abdullah bin Rawaha, tetapi Rawaha. Okey. Anak lelaki Harith dan Abdullah bin Rawaha. Tetapi orang-orang Mekah menjerit mengatakan bahawa mereka bertiga tiada kena-mengena dengan mereka. Bahkan mahukan ketua para sepupu mereka. Mendengar hal itu, Nabi SAW menyuruh Ubaidah bin Al-Harith, Hamzah bapa saudaranya dan sepupunya Ali radhiyallahu anhu maju ke depan melawan. Pertarungan mereka begitu cepat. Hamzah membunuh Syaibah sementara Ali membunuh Al-Walid. Ubaidah luka parah, tetapi sebelum gugur, Hamzah terjatuh menghempap ke atas Ubaidah dan dengan pantas pedangnya memancung kepala musuhnya. Ali dan Hamzah mengusung Ubaidah pulang dengan kakinya yang pudung. Ya Allah. Ali begitu yakin dengan mendalam bahawa firman Allah telah diturunkan. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Artinya, kalaulah inilah 2 golongan mukmin dan kafir yang berbantah-bantahan tentang Tuhan mereka. Al-Hajj ayat 19. Ayat ini diturunkan berhubung dengan imam seseorang yang bersumpah dengan nama Allah dan melaksanakan kehendak Allah, yakni pengikut-pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, serta mereka yang menafikan dan membantahnya, yakni orang Quraisy. Pertarungan ini diikuti pula dengan beberapa pertempuran kecil, tetapi orang Makkah yang menderita kekalahan dalam semua pertarungan dan ramai nyawa terkorban. Mereka terlalu berang dan marah terhadap orang-orang Islam dan ingin membinasakan mereka buat selama-lamanya. Bagaimanapun, orang Islam selepas berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah, mengukuhkan kedudukan mereka dan merancang benteng pertahanan yang membolehkan kejayaan apabila diserang musuh. Nabi SAW sentiasa berdoa siang dan malam kepada Allah memohon perlindungan. Apabila peperangan menjadi sengit, baginda mula bersolat dan memohon kepada Allah. Katanya, Ya Allah, sekiranya golongan Islam ini tewas pada hari ini, maka tiada lagi mereka menyembahmu.
Baginda terus menerus meminta pertolongan, menghulurkan kedua tangannya ke hadapan serta menghadap kiblat sehingga serbannya terjatuh dari bahunya. Ketika itu datang Abu Bakar lalu mengambil serban dan diletakkan semula di bahunya sambil berkata, "Wahai Nabi Allah, Tuan hamba sudah cukup menangis di hadapan Allah. Tentu dia makbulkan permohonanmu seperti yang dijanjikan." Allah menyambut segera dengan mengirim malaikat dari langit untuk membantu dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Quran ada menyebut, "Iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba fadribu fawqal a'naqi ribu minhum kullabanan." Artinya, ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada malaikat, sesungguhnya aku menyertai kamu memberi pertolongan, maka tetapkanlah hati orang-orang yang beriman. Aku akan mengisi hati orang-orang kafir dengan perasaan gerun. Oleh itu, pancunglah leher mereka musuh dan tetaklah tiap-tiap anggota mereka. Surah Al-Anfal ayat 12. Berkuasa juga memberi wahyu kepada pesuruhnya dengan firman-Nya. Azhar ada nak cerita apa-apa ke? Ada sini tentang ayat ni kan? Ayat yang tadi. Ayat 12. Ayat 12 itu selepas daripada ayat yang mengantuk tadi tu. Ayat 12. Ayat 12. Allah wahyukan kepada para malaikat yang dikata tadi. So, iz yuhi rabbuka ilal malaikah. Mana Allah mewahyukan kepada para malaikat yang dikirim untuk membantu orang-orang Islam dalam peperangan Badar itu dengan mengatakan, sesungguhnya aku bersama kamu dengan pertolongan dan bantuannya kepada orang-orang mukmin. Sesungguhnya aku bersama kamu dengan pertolongan dan bantuannya, bantuan Allah lah kepada orang-orang mukmin. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang mukmin. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang mukmin. Yakni kuatkanlah hati mereka, dan cara menguatkan hati itu ialah sebagaimana syaitan dapat memasukkan ke dalam hati anak Adam rasa kebimbangan yang buruk, begitu pula lah malaikat dapat memasukkan ke dalam hati anak Adam panduan yang baik. Maka apa yang dimasukkan oleh syaitan itu bernama waswas. Dan yang dimasukkan oleh malaikat itu bernama ilham. Dan itulah yang dikatakan as-sabit, at-tasbit. Dan dalam ni disebutkan, fasabbitu izuha rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu. Masukkanlah ilhamkan ke dalam hati orang-orang mukmin itu perasaan at-tasbit, yakni apa dia? Keteguhan hati. Adalah dikatakan para malaikat itu menjelma dengan berupa lelaki yang berjalan di hadapan barisan sambil berkata, bergembiralah kamu, sesungguhnya Allah membantu kamu mengalahkan mereka. Ya Allah, ini malaikat menampakkan diri dia lah masa dalam perang tu. Nanti akan aku campakkan ke dalam hati orang-orang kufur perasaan takut. Ini perasaan takut yang memenuhi segenap hati orang-orang kafir itu adalah merupakan nikmat daripada Allah kepada orang-orang mukmin. Nikmatlah kepada orang-orang mukmin sebab hati orang-orang kafir dah rasa takut. Maka pukullah, itu yang disebut tadi, fadribu fawqal a'naq. Sa'ulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'ba. Jadi akan aku campakkan ke dalam hati orang-orang kafir itu perasaan takut. Fadribu fawqal a'naq, maka pukullah di atas tengkuk dan pukullah tiap-tiap jari di antara mereka. Pukullah di atas tengkuk. Mana penggal lah tengkuk tu. Juga pukullah tiap-tiap jari di antara mereka itu. Yakni firman ini ditujukan kepada para malaikat.
Kerana mengikut kata Ibnul Ambari, ahli tafsir juga, bahawa malaikat itu tidak tahu hendak memerangi anak Adam. Maka Allah mengajar yang demikian itu, iaitu memenggal leher musuh dan sendi-sendi tangan mereka. Mana putuskan. Perlunya sendi-sendi tangan itu diputuskan supaya tidak dapat memegang senjata. Seperti mana kita dah lalu ayat yang bunyi macam ni, tak rasa yang telah lalu kan. Adalah riwayatkan daripada Abi Daud. Salah seorang yang ikut dalam perang Badar berkata, saya mengekori salah seorang musyrik untuk memenggalnya. Tiba-tiba kepalanya telah terputus. Itu nak dimaksudkan bahawa malaikat menolong, mana membantu orang-orang mukmin. Sebelum pedang saya sampai ke lehernya, maka tahulah saya, ia telah dibunuh oleh orang yang selain saya. Itulah satu yang misteri lah, itu malaikat lah. Diriwayatkan juga tak kala Rasulullah SAW berkata kepada Abu Yasar, bagaimana engkau menawan Al-Abbas? Abu Yasar menjawab, ya Rasulullah, saya telah dibantu oleh seorang lelaki yang tak pernah saya lihat sebelum dan sesudahnya. Keadaan orang itu begini, dia contohlah. Maka kata Rasulullah, sesungguhnya malaikat yang mulia telah menolong engkau. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang berlaku di dalam peperangan Badar ini, yang mana dikatakan malaikat turun membantu orang-orang mukmin di dalam peperangan itu. Peristiwa Badar ini berlaku pada subuh hari Jumaat 17 Ramadan. Waktu Ramadan kita selalu selitkan dengan kemenangan orang mukmin dalam peperangan Badar, 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Kita harus ingat di dalam hati kita, letak dalam ingatan kita, perang Badar ini berlaku pada subuh hari Jumaat 17 Ramadan di tahun kedua Hijrah. Itulah sedikit tentang ayat tu ya. Okey, teruskan. Okay. Allah Maha Berkuasa juga memberi wahyu kepada pesuruhnya dengan firman, Anni mumiddukum bi'alfim minal malaikati murdifin. Artinya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan 1000 bala tentera daripada malaikat yang datang berturut-turut. Al-Anfal ayat 9. Nabi SAW terlena sebentar dalam bangsal perlindungannya dan kemudian mengangkat kepala serta berteriak kegirangan. Katanya, wahai Abu Bakar, kabar gembira telah tiba untuk kamu. Kemenangan di pihak Allah. Demi Allah, aku nampak Jibril di atas kudanya dalam ketebalan ribut pasir. Baginda melompat serta berteriak, saya jamul jam'u wa yuwalluna dubur. Yang panjang, dubur. Dubur, okey. Semula. Sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur. Artinya, kumpulan mereka yang bersatu itu tetap akan dikalahkan dan mereka pula akan berpaling lari. Al-Qamar ayat 45. Ustaz ada nak cerita ayat ni? Tak ada, teruskan. Sat lagi. Dengan arahan Jibril, Nabi SAW segera mengambil segenggam batu kerikil lalu mencampakkannya ke arah musuh dan bersabda, kelirukanlah pandangan mereka. Sebaik sahaja baginda melemparnya, ribut dahsyat bertiup kencang bagaikan relau api masuk ke mata musuh. Ketika ini Allah berfirman, wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Artinya, dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar untuk membinasakan orang-orang kafir. Al-Anfal ayat 17. Banyak ya surah Anfal ni. Sebenarnya sebelum wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama, ayat dia sebelum tu, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Falam taqtuluhum,
Walakinallaha qatalahum. Sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh mereka. Falam taqtuluhum. Lam, Lam. huruf jazam ni. Falam taqtuluhum. Asalnya taqtuluna. Yaqtulu, yaqtulani, yaqtuluna. Taqtulu, taqtulani, yaqtulna. Taqtulu anta. Taqtulu, taqtulani, taqtuluna antum. Mana pergi nun? Sebab ada lam, Lam. huruf jazam. Nun Okey. dibuang. Tanda majzum, nun dibuang. Walakinallaha qatalahum. Sebenarnya bukanlah kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita. Wa ma ramaita idh ramaita. Dan kamu, dan bukan engkau yang melempar semasa engkau melempar apa? Melempar panah apa? Tetapi Allah yang melempar. Ini menunjukkan kepada mana pertolongan Allah lah semua ni. Dan Allah hendak menguji. Walakinallaha rama liyubliyal mu'minin. Allah nak menguji. Liyubliya. Asalnya abla yubli. Kemudian bila masuk lam, lam huruf nasab, waliyubliya. Jadi kita nampak balik baris ya tu. Walaupun dia tu huruf sakit tu dihidupkan. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Tetapi Allah yang melempar dan Allah hendak menguji orang-orang mukmin. Liyubliyal mu'minin minhu bala'an hasana. Allah nak menguji orang-orang mukmin dengan ujian yang baik daripadanya. Sesungguhnya Allah mendengar lagi mengetahui. Okey. Teruskan. Okey. Hanya pada ketika ini baginda memberi arahan jelas untuk menyerang balas. Baginda mengetuai tenteranya, menyuntik semangat yakin diri di kalangan orang-orangnya dan menyeru mereka berjuang dengan berani demi Allah sambil membaca ayat-ayat Allah. Wasari'u ila maghfiratin ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133. Okay. Semangat berani yang ditanamkan ke dalam jiwa orang-orangnya terbukti pada keberanian Umair, seorang pemuda 16 tahun yang membuang kurma sedang dimakannya lalu berteriak, "Ini kurma yang menahan aku daripada mendekati syurga." Dengan kata-kata itu, dia menyerbu ke tengah-tengah medan pertempuran lalu terbunuh sebagai wira berani. Tindakan berani yang unik, penuh takwa dan kesetiaan, tidak berbelah bahagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terjelma dalam proses pertempuran. Tentera orang-orang beriman yang berkobar dengan kegairahan semangat juang berjaya menentang pahlawan-pahlawan Makkah yang separuh hati. Ramai orang kafir terbunuh dan yang tinggal mula goyah semangat. Tidak hairanlah, panji-panji kebenaran membantu teramat sangat dan ejen gaib para malaikat yang diturunkan Allah dapat membantu mereka menentang pasukan yang kufur. Dengan jelas merakamkan bahawa para malaikat muncul pada hari itu dan berjuang di samping orang-orang Islam. Riwayat Ibnu Abbas katanya, pada hari orang-orang Islam mengejar orang-orang kafir dan dia terdengar bunyi sebatan cemati dan suara penunggang kuda berkata, "Ayuh, maju Haizum." Dia menjeling ke arah orang kafir yang tersungkur jatuh di belakangnya. Para Ansor datang memberitahu pesuruh Allah tentang peristiwa itu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Benar katamu,
Ini adalah bantuan dari langit ketiga. Salah seorang Ansor menawan Abbas bin Abdul Muttalib lalu berkata, wahai pesuruh Allah, demi Allah, bukan orang ini yang menangkap aku. Aku ditawan oleh seorang lelaki berkepala botak tetapi wajahnya kacak dan menunggang kuda bertumpuk hitam putih. Aku tidak nampak orang itu di sini dalam kumpulan orang-orang. Orang Ansor menyampuk, aku tawan dia, wahai pesuruh Allah. Mendengar itu Nabi SAW menjawab, tolong senyap. Allah Maha Kuasa memberi kekuatan kepadamu dengan pertolongan malaikat mulia. Iblis, ketua syaitan yang menyamar sebagai Surakah bin Malik bin Ju'sham Al-Mudlaji, apabila ternampak para malaikat membantu pihak Islam, sementara Quraisy begitu pantas kian tewas di medan pertempuran, dengan segera berundur walaupun dia diminta orang kafir untuk tinggal lagi bersama mereka. Dia melarikan diri lalu terjun ke dalam laut. Barisan tentera Quraisy mulai retak dan tambahan anggota tidak lagi bermakna, malah semakin kelam kabut. Orang-orang Islam dengan bersemangat mengesan jejak mereka yang berundur, sama ada membunuh atau menawan mereka yang ditemui. Pengunduran ini tidak lama kemudian bertukar menjadi suatu yang memalukan. Mereka cabut lari secepat yang boleh sambil membuang baju besi, meninggalkan segala-galanya di belakang termasuk binatang yang mengangkat bebanan, kemah dan alat kelengkapan. Bagaimanapun, Abu Jahal apabila melihat keadaan kian gawat malah menentang harus. Bagaimanapun, Abu Jahal apabila melihat keadaan kian gawat malah menentang harus cuba menyekat gelombang kemenangan Islam dengan sedaya upaya menaikkan semangat orang-orang kafir dan menggalakkan mereka dalam apa jua cara yang ada serta meminta bersungguh-sungguh dengan nama Al-Lata dan Uzza dan segala lambang pahaman musyrikin agar orang-orangnya berdiri teguh dan membalas serangan orang-orang Islam. Tetapi segala-galanya tidak berhasil. Semangat dan moral mereka jatuh ke tahap sifar. Bahkan barisan tentera terpecah sama sekali. Kini barulah dia insaf akan dirinya yang sombong lagi bongkak itu. Tiada apa lagi tinggal di sekelilingnya kecuali segerombolan kafir yang kecundang apabila pertahanan mereka dipatahkan orang Islam yang berperang bermati-matian serta sanggup mati sebagai syahid. Abu Jahal kini berseorangan dengan menunggang seekor kuda meninggalkan tempat itu dan bakal menemui ajal di tangan dua orang pemuda Ansor yang berani. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan kisah menarik ini sebagai berikut. Saya berada ketika pertempuran berada di kemuncak apabila kedua-dua pemuda ini masih belum cukup pengalaman dalam seni tempur. Kelihatan seorang daripada mereka di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kiri. Salah seorang mereka bercakap dengan bahasa sulit meminta saya menunjukkan Abu Jahal. Saya bertanya lantas menjawab bahawa dia ingin bertarung dengan Abu Jahal sehingga salah seorang daripada mereka terkorban. Memang hebat fikir saya. Manakala berpaling kepada seorang lagi di kiri, dia juga menunjukkan keinginan yang sama. Saya akur dengan kesungguhan mereka dan menunjukkan sasaran yang dicari mereka. Kedua-dua mereka secepat kilat mara ke tempat itu dan tanpa was-was menatap Abu Jahal secara serentak dengan pedang. Lalu tamatlah riwayat musuh Islam di situ.
Mereka pergi menemui pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam dan masing-masing mengaku membunuh Abu Jahal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya mereka sama ada telah mengesat darah daripada pedang-pedang mereka, dan mereka menjawab belum. Lalu baginda memeriksa kedua-dua bilah pedang dan bersetuju bahawa kedua-dua mereka telah membunuhnya. Apabila perang tamat, harta rampasan Abu Jahal diberi kepada Mu'ad bin Amr bin Al-Jumuh kerana seorang lagi Mu'awwad bin Al-A'ra kemudiannya terbunuh di medan perang yang sama. Sebaik sahaja perang berakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak melihat musuh Islam Abu Jahal. Abdullah bin Mas'ud menjumpainya ketika menghembus nafas terakhir sambil memijak lehernya dan berkata, "Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah mengaibkan kamu?" Musuh Islam itu masih berdegil dan menjawab, "Aku tidak malu. Aku terbunuh oleh orang aku sendiri di medan perang." Kemudian dia bertanya, "Siapa yang menang perang?" Ibnu Mas'ud menjawab, "Allah dan pesuruhnya." Kemudian Abu Jahal berkata lagi dengan dendam kesumatnya, "Kau telah ikut jalan paling sukar. Engkau pengembala sememangnya." Abu Mas'ud seorang pengembala yang bekerja dengan bangsawan Mekah. Ibnu Mas'ud memenggal kepalanya dan membawanya ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji-muji Allah apabila melihatnya. Allah Maha Besar. Puji-pujian kepada Allah yang telah memenuhi janjinya, menolong hambanya dan mengalahkan tentera bersekutu berseorangan. Lalu baginda keluar melihat mayat Abu Jahal dan bersabda, "Inilah Fir'aun negeri ini." Gelaran Fir'aun tu Rasulullah yang bagilah. Dia kata Abu Jahal ni Fir'aun pada zaman tu lah. Zaman dia tu. Fir'aun. Okey. Okey, yang kedua, beberapa keistimewaan orang bertakwa. 1. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati para sahabat agar memelihara nyawa Banu Hashim yang datang ke Badar kerana terpaksa dan mengelak daripada cacian orang kafir. Di antara mereka ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Abu Bukhari bin Hisham. Baginda mengarah mereka menawan, tetapi jangan dibunuh. Abu Huzaifah bin Utbah amat terkejut lalu mengulas, "Kami bunuh bapa, kanak-kanak, saudara mara dan ahli nasab kita. Dan apabila tiba kepada Al-Abbas tidak diapa-apakan. Demi Allah, kalau jumpa pasti aku menetaknya dengan pedang ini." Mendengar kata-kata itu, pesuruh Allah memberitahu Umar bin Al-Khattab, sabdanya, "Adakah adil muka bapa saudara pesuruh Allah ditetap dengan pedang?" Umar menjadi berang dan mengugut bunuh Abu Huzaifah. Kemudian, dia dengan penuh ketakutan memegang kuat Umar dan terjatuh serta sanggup menerima sebarang hukuman asalkan syahid disebabkan keceluparan mulutnya itu. Dia kemudiannya terbunuh di peristiwa Al-Yamamah. Ada apa-apa? Tak ada. Mana dia terbunuh pun dalam peperangan Yamamah ni lah kan. Mana syahid jugalah dia. Mungkin keliru lah nak bunuh orang lain boleh, pakcik Rasulullah tak boleh. Itulah. Okey, yang kedua, Abu Al-Bukhari bin Hisham telah berbuat sebaik mungkin untuk menyekat orang Makkah daripada melakukan sesuatu yang bodoh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih di Makkah, dia tidak cedera juga tidak mengeluarkan kata-kata kesat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersama-sama orangnya cuba menghalang pakatan memulau terhadap Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib.
Bagaimanapun ketika perang Badar dia mendesak untuk berperang, tetapi kaum kerabatnya hendak dikecualikan. Al-Muzir المضير المضير Al-Muzir المجدير Al-Mujzir Al-Mujzir bin Ziyad Al-Balwi yang bertarung dengannya menjawab bahawa orang lain tidak terdapat dalam syur Nabi SAW. Pertarungan mereka berakhir dengan kematian Al-Bukhari. Yang ketiga, Abdul Ar-Rahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf ialah dua sahabat ketika zaman jahiliyah. Apabila tamat perang Badar, Abdul Ar-Rahman nampak Umayyah dan anak lelakinya bersama orang-orang tawanan. Dia mencampakkan baju besinya sebagai harta rampasan, lalu berjalan bersama-sama mereka. Bilal, muazzim tukang azam Nabi, tukang azam pula. Bilal, muazzin tukang azan Nabi SAW ternampak Umayyah lalu mengambil alih tugas mendera dan bersumpah menuntut bela ke atas Umayyah. Abdul Rahman cuba meredakan keadaan dan menyelesaikannya dengan cara yang baik, tetapi gagal. Orang-orang Islam telah mula berkumpul di sekeliling lalu memukul anak lelaki Umayyah dengan pedang. Pada masa yang sama, Abdul Rahman menyuruh sahabatnya melarikan diri, tetapi dia berlawan pedang dengan orang lain. Akibatnya, dia terkorban. Abdul Ar-Rahman sangat kecewa dan berundur sambil berkata, mohon Allah melindungi Bilal yang menafikan harta rampasanku dan aku terperanjat dengan kematian dua tawanan aku. Yang keempat, moral perang Badar ialah satu konflik yang tidak boleh dielakkan di antara pihak yang beriman dan yang mungkar. Dalam konteks ini, Umar bin Al-Khattab sendiri tidak menyelamatkan nyawa seorang kafir, malah bapa saudara sebelah ibunya Al-As bin Hisham bin Al-Mughirah. Yang kelima, Abu Bakar meneriakkan anaknya Abdul Ar-Rahman yang masih kafir dan menentang mereka di pihak musuh. Mana hartaku, kau budak jahat? Anaknya menjawab bahawa ia telah lesap bersama angin. Nombor 6. Apabila perang tamat, beberapa orang kafir menjadi tawanan orang Islam. Nabi SAW merenung wajah Sa'ad bin Mu'ad, ketua pengawal Nabi SAW, dan faham bahawa Sa'ad sangat benci untuk menyimpan mereka sebagai banduan. Sa'ad bersetuju apa yang dikatakan Nabi SAW kerana ia merupakan kemenangan pertama bagi orang Islam. Namun dia lebih cenderung membunuh daripada membebaskan mereka. Nombor 7, dalam peristiwa perang, pedang Ukasyah bin Mihsan Al-Asdi telah patah. Lalu Nabi SAW memberinya sebatang kayu. Digoyang Ukasyah dan segera ia bertukar menjadi sebilah pedang panjang berwarna putih. Ukasyah terus menggunakan pedang dalam beberapa serangan tentera Islam sehingga dia terbunuh dalam usaha memerangi gulungan murtad. 8. Apabila aktiviti perang telah tamat, Mus'ab bin Umair Al-Abdari ternampak saudaranya yang masih kafir dengan tangan dibelenggu oleh seorang Ansor. Mus'ab mengesyorkan kepada orang Ansor itu menguatkan lagi ikatan belenggu itu kerana ibu orang tawanan itu seorang yang berharta dan pasti dia boleh menebus anaknya. Abu Aziz, saudara Mus'ab itu cuba merayu agar saudaranya itu memberi timbangan atas dasar keluarga. Tetapi Mus'ab menjawab bahawa orang Ansor itu lebih berhak atas dasar persaudaraan daripada dirinya.
Yang ke-9, apabila Nabi SAW mengarahkan supaya mayat-mayat orang kafir dimasukkan ke dalam sebuah telaga buruk, Abu Huzaifah bin Utbah menatap sedih mayat bapanya yang berperang di pihak kafir. Nabi SAW ternampak hal itu lalu bertanya mengenainya. Kata Huzaifah bahawa bapanya wajar menerima nasib begitu. Namun dia berharap agar bapanya ditunjuk ke jalan Islam dan sebab itulah dia merasa amat sedih. Nabi SAW berbisik ke telinganya kata-kata yang mententeramkan hatinya. Hasil daripada peperangan itu seperti yang dinyatakan di atas bahawa ia adalah satu cara yang memalukan bagi orang kafir dan satu manifestasi kemenangan bagi Islam. 14 orang Islam terbunuh, 6 daripadanya Muhajirin dan 8 daripada Ansar. Orang kafir menderita kekalahan teruk. 70 terbunuh dan ramai pula menjadi tawanan. Ramai tokoh Makkah terkemuka dan setengahnya merupakan musuh utama Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut terbunuh, ialah ketua mereka Abu Jahal. Pada hari ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar melihat orang-orang kafir yang terkorban lalu bersabda, apa jenis buat jahat mereka ini terhadap Nabi? Kamu mendustai aku tetapi orang lain mempercayainya. Kamu menjatuhkan aku sementara orang lain menyokong aku. Kamu menyingkir aku padahal orang lain memberi aku perlindungan. Baginda berdiri di atas mayat-mayat pemimpin Quraisy seramai 24 orang yang telah dihumban ke dalam telaga dan mula memanggil nama-nama mereka serta nama bapa mereka. Seraya bersabda, bukankah lebih baik sekiranya kalian taat kepada Allah dan pesuruhnya? Berpeganglah bahawa kita telah menemui janji Allah yang benar. Tetapi adakah kalian menemui janji Tuhan kamu yang dikatakan benar itu? Kemudian ujar Umar bin Al-Khattab, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan hamba bercakap kepada mayat-mayat yang tidak ada ruh lagi? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, maka tangannya berada di dalam ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak mendengar baik apa yang aku kata, tetapi mereka mendengarnya. Dalam cerita tadi kan, dalam surat 217 tu, yang ketujuh tu, kita ada biasa berjumpa dengan personality ni iaitu Ukaisyah, yang nama Ukaisyah bin Mihsan. Ukaisyah bin Mihsan Al-Asdi. Di mana kita jumpa nama ni? Bisa tak? Kita dengar cerita mengenai dia. Cerita yang dia pukul Nabi tu, yang diminta Nabi pukul, dia pukul Nabi kerana Nabi, yang tu kan? Tu ke dia yang Ukaisyah nama dia? Yang dia minta Nabi buka baju, dia nak pukul Nabi balik kerana masa perang Nabi pernah terpijak, macam tu lebih kurang. Terkena. Bukan yang ni ke? Bukan yang pasal tu ke? Bukan yang Nabi kata, bila Nabi sabda kata ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab kan? Lepas tu dia mohon kepada Rasulullah, Rasulullah doakanlah untuk aku supaya aku ni salah seorang daripada yang 70,000 tu. Rasulullah, aku doakan untuk engkau adalah salah seorang daripada 70,000 tu. Kemudian ada sahabat lain jampuk kata, Rasulullah, mintalah juga untuk saya. Rasulullah kata, Ukaisyah telah mendahului kamu. Ukaisyah ni lah. Ukaisyah ni mungkin kita akan jumpa dalam besok kot dalam kita punya apa ni, Laluan ke syurga. Laluan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin ada besok cerita dia. Ukaisyah ni lah, Ukaisyah bin Mihsan Al-Asdi.
Yang cerita yang saya cakap tadi tu ada kan? Pernah dengar cerita tu? Ada, tapi Pernah, nama dia apa? tapi itu nama Ada. apa? Yang Itu Nama lain. Nama lain. kan. dia macam Itu dia nak sayang Nabi kan. Dia nak dia nak peluk Nabi, dia suruh dia buka nak baju. Pernah dia Nabi. Orang yang lain dia saya. Orang lain. tak nama mungkin serupa ke? Orang lain lah. Nama depan super, nama belakang tak sama kan? Kuat lain lah. Dia kata Nabi dah sakit tapi Nabi minta sesiapa yang nak kan dia Siapa kata yang datang kan? Siapa yang datang gitulah. dia kan? Orang marah kat dia Sebenarnya bukan nak tutup hutang kan? Sebenarnya nak peluk. dia nak peluk badan Nabi tu. Ini Ukaisah. Mungkin yang tu Akasyah ke kot. Akasyah. Ini Ukaisah kan. Ukasyah. Yang saya tahu Ukasah Sandros. Itu drama. Artis kenal sungguh, Masya Allah. Na'udzubillah. Hilang ngantuk. Ngantuk ke? Kita sambung. Ni tengah duduk dalam perang ni. Perang ni. Semangat. Perang pun dah nak habis dah ni. Perang pun dah nak habis dah. Dah habis dah pun. Tadi tengah duduk perang lah. Okey. Yang ketiga, reaksi penduduk Makkah. Orang kafir menerima kekalahan teruk. Mereka menjadi panik, lari lintang pukang merentas lurah dan bukit pulang ke Makkah, tetapi merasa amat malu untuk berjumpa warga kota. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahawa kumpulan pertama yang lari berkeliaran ialah Al-Haythaman bin Abdullah Al-Khuzai. Dia menceritakan bagaimana orang kenamaan mereka terbunuh. Pada mulanya, mereka tidak percaya berita itu, malah menuduhnya gila. Tetapi tidak lama kemudian, berita itu disahkan dan satu keadaan yang membingungkan menyelubungi seluruh Makkah. Abu Sufyan bin Al-Harith menceritakan sepenuhnya akan pembunuhan beramai-ramai dan keadaan kucing-kacir lagi hina yang mencemari mereka kepada Abu Lahab, sambil menegaskan betapa malaikat memainkan peranan yang membawa tragedi ke atas mereka. Abu Lahab tidak lagi dapat menahan perasaan geram dan marah, lalu memukul, menempeling dan mencaci Abu Rafi', seorang Islam yang teguh imannya dan mengulangi betapa berkesan peranan para malaikat. Seorang wanita Islam, Ummu Al-Fadli, yang meluat dengan perangai buruk Abu Lahab, lalu memukulnya dengan sebatang kayu dan menyebabkan kepalanya retak. 7 hari kemudian, dia meninggal dunia disebabkan ulcer dan mayatnya terbiar selama 3 hari tidak dikebumikan. Bagaimanapun, anak lelakinya yang malu dengan berita angin yang memalukan membawa mayat bapanya ke sebuah lubang agak jauh dari orang ramai dan melempar batu dan debu ke atasnya. Ya Allah. Kekalahan ini merupakan satu keaiban besar serta mendukacitakan penduduk Makkah. Hampir setiap rumah kedengaran isak tangisan dan ratapan di atas kematian dan tawanan perang. Menangis, meraung dan meratap ditegah sama sekali, dan jangan sampai orang Islam pula menerima padahnya. Ustazah ada nak cerita pasal ni Abu Lahab? Tadi Abu Jahal kan, ni Abu Lahab kan. Okay. Nombor 4. Penduduk Madinah mendapat berita. Ya, apa Ustazah? Tadi cerita tentang Abu Jahal kan, dibunuh oleh 2 orang muda tu kan. Ini yang baru tadi Abu Lahab. Abu Lahab. Ustazah, bukan cerita Abu Lahab ni dia mati dengan cara terhina tu. Lepas tu mayatnya tak ada siapa yang nak uruskan. Lepas tu dah banyak sangat dah keluar ulat semua daripada luka yang kepala dia tu. Lepas tu dengan bau busuknya sehingga masyarakat kata kita gali lubang, kita campak gitu. Maksudnya orang tak nak urus mayat dia. Dia terbaca dalam sirah Nabi juga. Dari riwayat kata memang ni ditolak dengan kayu, tolak masuk lubang gitu aja kan. Hinanya. Okey.
Nombor 4, penduduk Madinah mendapat berita gembira. Dua orang pembawa berita, Abdullah bin Rawat dan Zaid bin Harith, dikirim ke Madinah untuk menyebar berita kemenangan Islam di sana. Corak masyarakat Madinah yang berbilang etnik dan kepercayaan berbeza pula dari segi penerimaan berita tersebut. Kabar angin di kalangan orang Yahudi dan munafik mengatakan Nabi SAW telah terbunuh, dan untuk mengukuhkan andaian palsu itu, mereka menunjukkan kepada Zaid bin Harithah yang menunggang unta betina Al-Qaswa kepunyaan Nabi SAW sebaik sampai kedua-dua utusan menyebarkan berita kemenangan itu kepada orang Islam serta memberi maklumat terperinci dan sahih mengenai peristiwa tersebut dengan tujuan mententeramkan hati mereka yang bimbang akan keselamatan. Kini sudah berakhir. Mereka beramai-ramai melaungkan nama Allah serta memuji-mujinya dengan sekuat mungkin, sementara ketua-ketua mereka keluar dari kota ke sepanjang laluan ke Badar untuk mengalu-ngalukan kepulangan Nabi SAW. Usama bin Zaid menceritakan bagaimana dia menerima berita jelas tentang kemenangan tidak berapa lama selepas Ruqayyah, anak perempuan Nabi SAW, juga isteri kepada Osman bin Affan dikebumikan. Anaknya telah lama sakit teruk dan Nabi SAW menyuruh Osman tinggal di Madinah untuk menjaga isterinya. Sebelum meninggalkan medan perang, timbul perbelahan mengenai rampasan perang di kalangan panglima-panglima Islam kerana peraturan mengenai pengagihan rampasan itu belum termaktub. Apabila perbelahan menjadi semakin rancak, Rasulullah SAW menangguh sebarang keputusan sehingga wahyu diturunkan. Ubadah bin As-Samit berkata, aku keluar bersama Rasulullah SAW menyaksikan peristiwa Badar. Perang bermula dan Allah Maha Kuasa menewaskan musuh. Setengah orang Islam mencari dan mengejar musuh. Setengah pula bertujuan mengumpul barang rampasan daripada kemah musuh. Dan ada juga yang mengawal Rasulullah SAW serta berjaga-jaga sekiranya berlaku tindakan darurat atau serangan mengejut. Apabila malam tiba, mereka berkumpul dan orang Islam yang mengumpul barang rampasan berkata, kami kumpul barang-barang itu, justru orang lain tiada berhak ke atasnya. Berkata pula mereka yang mengejar musuh, anda tiada punya hak ke atas harta itu selain daripada kami. Kami yang menyekat dan mengalahkan musuh. Sementara pengawal Nabi SAW juga membuat tuntutan yang sama ke atas barang rampasan. Ketika itu, ayat Al-Quran diturunkan berbunyi, Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi walir rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Artinya, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan Rasulnya untuk menentukan pembahagiannya. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan perhubungan di antara kamu. Serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika betul kamu orang-orang yang beriman. Al-Anfal ayat 1. Dalam perjalanan pulang ke Madinah merentasi bukit gurun yang luas, Nabi SAW mengagihkan harta rampasan itu sama banyak di antara pejuang-pejuang selepas diambilnya 1/5. Al-Khums, setibanya di Al-Safra, baginda memerintah agar 2 orang tawanan dibunuh. Mereka ialah
An-Nadr bin Al-Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid kerana mereka berdua menyiksa orang Islam di Makkah serta menyimpan perasaan benci yang mendalam terhadap Allah dan pesuruhnya sallallahu alaihi wasallam. Pada kesimpulannya, mereka ialah penjenayah perang dalam istilah moden dan hukuman bunuh ke atas mereka ialah satu pengajaran yang menggerunkan kepada para penindas. Uqbah yang lupa kebanggaannya lalu berteriak, "Wahai pesuruh Allah, siapakah yang nanti menjaga anak-anak aku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Api neraka." Terlupakah Uqbah pada hari di mana dia melempar isi perut seekor kambing ke kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud bersolat dan Fatimah datang membersihkannya? Dia juga yang mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kain serbannya sehingga Abu Bakar masuk campur melepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepala kedua-dua penjenayah dipancung Ali bin Abi Thalib. Di pinggir Madinah yang bernama Ar-Rawha. Rawha ya. Di pinggir Madinah yang bernama Ar-Rawha, tentera Islam disambut penduduk Madinah dengan penuh gembira dan mengucap tahniah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kemenangan itu. Usaid bin Hudair bertindak sebagai jurucakap bagi pihak orang-orang beriman. Memulakan ucapan dengan bersyukur dan memuji Allah sambil meminta maaf kerana tidak menyertai peperangan dengan alasan bahawa dia mengandaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma bertujuan membuat rondaan untuk memintas sebuah kafilah unta. Tambahnya, kalau tahu bahawa mereka akan berdepan dengan perang sebenar, dia tidak akan teragak-agak menyertainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan bahawa dia percaya kata-kata Usaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kini masuk ke Madinah sebagai seorang yang mengambil peranan baru di medan peperangan. Ekoran itu, ramai penduduk Madinah memeluk Islam dan bermakna kekuatan dan kuasa bertambah juga moral Islam melonjak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggesa orang Islam memberi layanan baik terhadap orang tawanan dengan memberi mereka makan roti, makanan yang dikira bernilai dan kurma. Tawanan perang membawa satu masalah baru serta menunggu satu penyelesaian kerana ia merupakan fenomena baru dalam sejarah Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berunding dengan Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab apa harus mereka lakukan kepada tawanan itu. Abu Bakar mencadangkan agar tebusan dituntut dengan menjelaskan mereka ialah sebahagian daripada keluarga kita dan wang tebusan boleh menambah kekuatan kita untuk menentang orang-orang musyrikin. Di samping itu, Allah akan memandu mereka ke jalan Islam. Umar menasihatkan agar dibunuh sahaja. Katanya, mereka ialah ketua kufur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersetuju dengan cadangan Abu Bakar daripada Umar. Pada hari berikutnya, Umar datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan mendapati mereka sedang menangis. Dia menjadi bingung dan bertanya sebab berlakunya sedemikian dan kalau wajar dia juga akan menangis atau berpura-pura menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan menegur perbuatan mereka menuntut tebusan daripada orang tawanan, bahkan dibunuh sahaja. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya
Wallahu yuridul akhirah. Wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqala massakum fima akhadtum azabun azim. Artinya, tidakkah patut bagi seorang Nabi mempunyai orang-orang tawanan sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi? Kamu menghendaki harta benda dunia yang tidak kekal, sedang Allah menghendaki untuk kamu pahala akhirat. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Kalaulah tidak kerana adanya ketetapan daripada Allah yang terdahulu, tentulah kamu ditimpa azab siksa yang besar disebabkan penebus diri yang kamu ambil dari orang-orang tawanan itu. Al-Anfal ayat 67-68. Wahyu sebelum ini berbunyi begini. فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Artinya, setelah selesai pertempuran itu, terserahlah kepada kamu sama ada hendak memberi kebebasan kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh sehingga berakhir peperangan jihad itu dan lenyaplah sebab-sebab yang menimbulkannya. Surah Muhammad ayat 4. Dalam hal ini diputuskan lagi membolehkan mengambil wang tebusan, tetapi tidak sebarang denda dikenakan. Ia hanya ditegur dalam Al-Quran kerana mengambil semua tawanan sebelum menakluk seluruh bumi orang kafir. Selain ini, orang-orang kafir yang dibawa ke Madinah tidak sahaja sebagai tawanan perang, tetapi juga penjenayah perang yang tegar, yang mana dalam istilah perang moden akan dibawa ke muka pengadilan dan menerima hukum bunuh atau penjara seumur hidup yang setimpal dengannya. Wang tebusan untuk tawanan dianggar di antara 4,000 dan 1,000 dirham mengikut kedudukan keuangan orang tawanan. Satu bentuk tebusan lagi ialah dari segi pendidikan. Kebanyakan penduduk Madinah buta huruf berbanding dengan orang Makkah. Lalu ditetapkan mereka yang tidak mampu membayar tebusan dikehendaki mengajar, membaca dan menulis kepada 10 orang kanak-kanak. Dan apabila kanak-kanak itu pandai dalam kedua-dua kemahiran, pengajar itu dibebaskan. Sekumpulan tawanan lain pula dibebaskan tanpa mengenakan wang tebusan kerana terlalu miskin. Zainab, anak perempuan Nabi SAW membayar tebusan untuk suaminya Abu Al-As dengan sebutir kalung. Orang Islam membebaskannya dan memulangkan kalung itu kerana menghormati Nabi SAW. Tetapi dengan syarat Abu Al-As hendaklah membenarkan Zainab berhijrah ke Madinah dan kemudian suaminya patuh. Di kalangan tawanan ada seorang pemidatu terkenal bernama Suhail bin Amr. Umar mencadangkan supaya gigi depannya dicabut untuk menghalangnya daripada berkata-kata. Tetapi Nabi SAW menolak cadangan itu kerana bimbang orang Quraisy pula nanti membalas secara begitu, satu daripada sebab, dan satu lagi ialah takut Allah murka di hari kiamat. Sa'ad bin Al-Nu'man, seorang jemaah umrah ditahan di Makkah yang kemudiannya dilepaskan sebagai balasan membebaskan anak lelaki Abu Sufyan. Ustazah, ada apa-apa nak cerita? Tentang ayat ni tadi, no? Ayat dalam surah Al-Anfal ayat 67-68.
Kan maka nabi nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai beberapa orang tawanan, sebelum ia dapat membunuh sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Kamu menghendaki harta benda dunia sedang Allah menghendaki akhirat, dan Allah Maha menguasai lagi bijaksana. Ini ada dari cerita daripada Abdullah ibn Mas'ud meriwayatkan pada hari perang Badar dibawalah orang-orang tawanan. Kita lihat bagaimana perbezaan pendapat di antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kan? Sayyidina Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, mereka itu adalah kaum dan keluarga Tuhan. Biarkanlah tinggal mereka itu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka." Itu Abu Bakar, pendapat Abu Bakar. Umar pula kata, "Ya Rasulullah, mereka telah mendustakan Tuhan dan menghalau serta memerangi Tuhan. Hadapkanlah mereka itu supaya saya penggal leher mereka." Abdullah bin Rawahah pula ada 3 pendapat di sini. Kata, Tuhan berada di negeri yang lembahnya banyak kayu api. Bakarlah saja mereka itu semuanya. 3 pendapat sahabat. Apabila Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi, yang menjadi salah seorang tawanan dalam perang Badar, mendengar kata-kata itu, dia pun berkata, "Adakah engkau hendak memutuskan tali silaturahim?" Maka Nabi SAW lalu meninggalkan mereka tanpa jawab sedikit jua pun kata-kata mereka. Kemudian ada seorang yang berkata, "Ambil sajalah apa yang dikatakan oleh Abu Bakar." Ada pula yang berkata, "Ambil sajalah apa yang dikatakan oleh Umar." Dan ada pula yang kata, "Ambillah apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Rawahah." Abu Bakar suruh lepas. Kalau Umar suruh pancung aja leher. Dan Abdullah bin Rawahah pun kata suruh bakar saja. Tapi tak lama lepas tu, Nabi SAW pun datang lalu berkata, "Sesungguhnya Allah itu melembutkan hati orang-orang sehingga lebih lunak dari tanah liat. Dan Allah SWT juga mengeraskan hati orang-orang sehingga lebih keras dari batu. Engkau, hai Abu Bakar, diumpamakan seperti Ibrahim alaihissalam yang telah berkata, "Waman tabi'ani fa innahu minni, waman asani fa innaka ghafurur rahim." Mana lembutnya hati Abu Bakar itu macam Nabi Ibrahim lah, kata Nabi. Apa sikap Nabi Ibrahim? Dia kata, "Siapa yang mengikut saya, sesungguhnya dia dari golongan saya. Dan siapa yang menderhaki saya, sesungguhnya Engkau ya Tuhan, pengampun dan penyayang." Dan dikatakan pula bahawasanya engkau hai Abu Bakar diumpamakan seperti Isa alaihissalam yang mengatakan sebagaimana firman Allah. Sama juga maknanya, "In tu'azibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Kalau engkau ya Tuhan menyeksa mereka yang sesat, maka mereka itu hamba-hamba engkau. Dan kalau engkau ampuni, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu tentang Abu Bakar. Tentang Umar pula, diumpamakan seperti Musa. Umar diumpamakan seperti Musa yang mengatakan sebagaimana firman Allah dalam ayat 88 surah Yunus, "Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim." Ya Tuhan kami, musnahkanlah harta benda mereka. Itu Fir'aun dan kaum dia. Dan kukuhkanlah di hati mereka. Maka mereka tiada percaya juga sehingga mereka melihat seksa yang pedih. Dan semuanya engkau hai Umar diumpamakan seperti Nuh juga. Seperti Nuh, "Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara." Itu mengatakan sebagaimana dalam firman Allah, Nuh kata, "Ya Tuhan, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Jadi pada hari ini kamu sedang papa, maka janganlah dilepaskan seorang pun daripada orang-orang tawanan ini melainkan dengan meminta uang tebusan daripada mereka ataupun kamu penggal leher mereka. Mendengar perintah ini, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, melainkan Suhail bin Baidha, saya ada mendengar dia menyebut-nyebut tentang Islam." Mendengar itu Nabi pun diam. Saya rasa tidak ada hari melainkan hari itulah yang saya paling takut akan ditimpa seksa hujan batu dari langit. Sehingga Rasulullah SAW kemudiannya mengatakan, melainkan Suhail bin Baidha, lalu Allah turunkan ayat ini.
Ada pula riwayat mengatakan Umar bin Khattab berkata, tak kala orang-orang musyrikin ditawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, apa pendapat kamu mengenai orang-orang tawanan itu? Jawab Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka adalah pangkat nilah macam tadilah. Mana Umar tu lembut sikit, Abu Bakar ni lembut sikit lah. Dan bagaimana Umar kata kan, bagaimana Suhail kata. Pada keesokan harinya Umar pun datang melihat Rasulullah bersama-sama Abu Bakar sedang menangis. Macam tadilah contoh yang tadi tu. Kata Umar, saya bertanya, ya Rasulullah, beritahu saya tentang sesuatu yang menyebabkan Tuan dan sahabat Tuan Abu Bakar menangis. Kalau saya dapati perlu menangis, saya akan menangis. Dan kalau saya dapati tidak perlu menangis, saya pun tidak akan turut menangis bersama Tuan berdua. Lalu dijawab oleh Rasulullah, saya menangis mengingat akan kawan-kawanmu kerana mereka mengambil wang tebusan dari orang-orang tawanan. Saya telah diperlihatkan oleh Allah seksa yang menimpa mereka. Itu sebab dia menangis. Allah perlihatkan seksa yang menimpa mereka. Amatlah dekat seksa itu, lebih dekat daripada pohon ini. Baginda mengisyaratkan kepada sebatang pohon yang ada di dekatnya. Kemudian Allah pun menurunkan ayat inilah. Ayat makana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Maka Allah pun menghalalkan mengambil harta rampasan perang untuk orang-orang mukmin. Di sini telah disebutkan oleh Al-Hamidi dalam sanadnya. Maksud ayat ini, tidaklah patut seorang Nabi itu mengurung orang kafir berada dalam kekuasaannya lalu dijadikannya tawanan untuk tebusan dan membebaskannya. Maksudnya sehingga telah banyak berjuang memerangi orang-orang musyrik dan mengalahkan mereka. Jika ini telah dilakukan, barulah boleh menawan orang-orang tawanan. Turiduna aradad dunya. Maksudnya ayat ni ditujukan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, iaitu yang berpendapat perlu mengambil wang tebusan daripada orang-orang musyrik. Sedangkan Allah yuridul akhirah. Allah itu mahu supaya kamu mendapat pahala di akhirat disebabkan kamu dapat memerangi orang-orang musyrik dan membantu menegakkan agama Allah, kerana usaha yang demikian akan berkekalan, tidak akan putus pahala selama-lamanya. Allah yang tidak mungkin dapat dikalahkan dan Allah bijaksana dalam mentadbirkan kemaslahatan hambanya. Wallahu azizun hakim. Mengikut kata Ibnu Abbas, dalam perang Badar, bilangan orang mukmin pada masa itu sedikit. Kemudian manakala bilangan mereka telah banyak dan kuat kedudukan mereka, lalu Allah turunkan ayat 4 ni. Yang ayat tadi tu pendek tu. Fa imman nam ba'du. Maka ada kalanya engkau lepaskan tawanan perang itu, kemudiannya sebagai memberi kurnia kepadanya, atau engkau terima wang tebusan daripadanya. Allah pun memberi peluang kepada Nabi SAW dan orang-orang mukmin, jika mereka suka boleh membunuh tawanan perang itu. Dan jika mereka suka boleh memperhambakannya. Ataupun kalau mereka mahu boleh meminta wang tebusan dari keluarga mereka atau membebaskannya. Itulah dia mengenai ayat tu, imma man ba'du wa imma fida'a. Mungkin orang kesamaran memahamkan ayat wa imma man ba'du wa imma fida'an ini boleh dibatalkan hukum dalam ayat 67. Membatalkan hukum dalam ayat 67 yang sedang kita bincang ni. Bukankah demikian halnya, bahkan kedua-dua ayat ini mempunyai persamaan hukum, tidak berlawanan. Malah kedua-dua ayat ini menunjukkan bahawasanya sesudah kuat atau banyak berjuang, barulah dibenarkan meminta uang tebusan. Sesudah kuat dan banyak berjuang, barulah dibenarkan meminta uang tebusan. Para ulama mengatakan tuntutan wang tebusan dari tiap-tiap seorang tawanan itu banyaknya 40 uqiyah. Tiap-tiap satu uqiyah banyaknya 40 dirham. 40 dirham dan jumlahnya semua 1.600 dirham. Kata Qatadah, banyaknya wang tebusan bagi seorang tawanan ialah 4.000 dirham. Seperti mana disebut tadi ya. Itulah mengenai sedikit mengenai ayat itu. Ustazah, saya teringat cerita Ustazah masa dekat masjid dekat surau Al-Um dulu.
Yang kalau tak silap saya lah, yang tawanan perang yang anak kepada Rasulullah SAW yang Zainab menebus suaminya, bukankah dia menggunakan kalung peninggalan ibunya? Kan? Kan? Yang Yang masa ke dulu. Kalung tadi tu, yang tadi kan Faizah ada cerita. Zainab menebus suaminya, yang ni lah yang tawanan perang dalam perenggan yang ketiga, Ustazah, muka surat 223 tu. Zainab menebus suaminya yang masa tu tawanan perang orang kafir dengan menggunakan kalung peninggalan ibunya Khadijah. Lepas tu Nabi sedih kan. Bila Nabi tengok kalung tu adalah peninggalan isterinya digunakan oleh anaknya untuk menebus menantunya yang menjadi tawanan perangnya. Kan? Yang ni ke? Ini ya. Ini lah. Zainab anak Rasulullah. Tapi akhirnya menantunya Islam kan? Islam. Islam. Ada yang dua-dua tu, yang dua-dua lagi anak ni yang kahwin dengan anak Rasulullah, yang dua beradik tu. Yang tu tak Islam. Kan? Yang kahwin dengan dua anak Rasulullah. Anak siapa? Anak Abu Lahab. Anak Abu Lahab. Itu meninggal. Itu mati kan? Sudahnya yang itu dia mati, apa yang saya baca dalam satu riwayat mengisahkan apabila dia menceraikan anak Rasulullah, lepas tu Rasulullah menyumpah sumpah dia lah. Sumpah dia, lepas tu bapak dia macam dia kata, kalaulah Rasulullah yang Muhammad yang menyumpah, pasti perkara ni akan berlaku kepada dia. Rasulullah sumpah, dia kata kedua-dua bekas menantunya itu akan dibaham oleh singa ataupun harimau. Dan ternyata kedua-duanya memang mati. Apabila dia keluar dan sampai satu kawasan, di kawasan pergunungan, bila dia berkemah di satu kawasan lembah di antara dua gunung, pada suatu malam tu dia memang diserang oleh singa. Cubaan pertama singa menyerang dia, selamat. Cubaan yang kedua, malam kedua, dia ternyata anak-anak kedua-dua menantu, bekas menantu dia tu, yang dua beradik tu mati diserang. Serigala ke apa kan? Serigala ke apa? Itu sebab timbulnya doa tu, doa yang kita doa dalam zikir munajat tu kan, yang last tu. Supaya dibaham oleh musuh Allah lah. Musuh Allah lah tu. Ustazah, nak tengok yang ayat yang Al-Anfal tu. Seolah-olah firman Allah tu membenarkan cadangan Umar. Kan? Nak kata mula bunuh je, yang Umar kata janganlah bunuh kan. Tapi lepas tu keluar ayat suruh bunuh ya. Tapi ada syarat dia kan. Mana kena kuat dululah. Islam ni tak bukan setakat lawan sikit-sikit je, lawan betul-betulnya kan. Sampai ramai menjadi ramai orang-orang masuk Islam, kuatlah Islam ni, barulah. Ataupun kalaulah tidak dibunuh kan, itu sebagai satu daya tarik kan untuk menarik ramai lagi orang-orang musyrik untuk jadi Islam. Ustazah. Walaupun dah jadi tawanan perang tapi masih tidak dibunuh. Dan bila dah kuat kan, bila dah dapat tarik ramai orang ini, menunjukkan Islam berlembut lah dengan orang tawanan. Yang saya faham lah. Jadi kita lihat dalam ayat tadi tu, terang-terang menunjukkan firman Allah tu larangan menawan orang tawanan, padahal sudah pun berlaku penawanan dalam perang Badar. Kemudian Allah telah perintahkan Nabi dan kaumnya supaya memerangi kaum musyrikin dalam perang Badar. Jadi manakala mereka tidak dapat membunuh musuh kesemuanya, bahkan musuh itu ada yang mereka tawan, ini adalah satu dosa yang terbit daripada mereka. Dan kena lawan habis-habisan tu, yang maksud dia tu. Nabi SAW menghukumkan harus mengambil wang tebusan, padahal
perkara itu diharamkan dan berdosa. Nabi SAW dan Abu Bakar duduk menangis. Kesimpulannya, menenangkan kesalahan pasukannya kerana mengambil wang tebusan. Mereka takut akan seksa Allah serta mengenangkan dekatnya masa seksa itu diturunkan. Sebab Nabi dinampakkan bahawasanya bagi membalas ini kritik, Al-Khazin telah memberikan jawapan bagi tiap-tiap satu celaan itu seperti berikut. Tentang firman Allah itu menunjukkan bahasanya hukum menawan orang-orang tawanan itu memang ada dikuatkuasakan oleh agama, tetapi dengan syarat mestilah lebih dulu kuat berjuang di muka bumi, dan ini telah pun berlaku kerana Nabi SAW dengan pasukannya telah bertempur mati-matian dengan orang-orang musyrik dalam perang Badar sehingga dapat membunuh 70 orang musyrik yang menjadi ketua dan pembesar-pembesar mereka dan menawan 70 orang lain. Bukanlah mesti disyaratkan bahawa kuat berjuang itu mesti membunuh semua musuh dalam perang Badar tu. Maka ayat ni dapatlah dalil menunjukkan keharusan orang Islam menawan sesudah mereka kuat. Harus orang Islam menawan sesudah mereka kuat atau banyak berjuang, dan ini telah pun berlaku. Perintah membunuh musuh hanya dikhaskan kepada sahabat-sahabat Nabi kerana mengikut ijma' orang-orang Islam bahawa Nabi SAW itu tidak diperintahkan membunuh musuh secara langsung dengan dirinya sendiri. Dan jika telah sabit bahawa perintah membunuh itu adalah dikhaskan kepada sahabat-sahabat Nabi, kalaupun ada dosanya, maka dosa itu terbit dari perbuatan sahabat-sahabat Nabi. Nabi SAW telah menghukumkan supaya mengambil wang tebusan, walhal perkara itu diharamkan. Kami tidak dapat menerima tentang pengambilan wang tebusan dihukumkan sebagai haram. Adapun mengenai firman Allah turidu aradan dunya wallahu yuridul akhirah, ini bahwasanya suatu teguran yang halus saja daripada Allah disebabkan orang-orang Islam meminta wang tebusan dari orang tawanan mereka dan menyegerakan tindakan itu kepada musuh. Adapun jika meminta wang tebusan itu hukumnya haram, nescaya Allah menegah perbuatan itu untuk selama-lamanya. Nabi SAW dan Abu Bakar yang duduk menangis itu mungkin kerana mengenangkan setengah daripada sahabat-sahabat dalam masa perang hanya sibuk untuk berusaha menawan musuh dan menyebabkan perbuatan itu kelak mendapat seksa. Itulah sebabnya Nabi SAW menangis. Baginda merasa cemas dan belas mengenangkan mereka akan diseksa di atas perbuatan mereka, iaitu menawan dan meminta wang tebusan. Itu je lah. Sebagai jawapan ayat ni lah. Ayat 40, ayat ke-68. 67, 68. Kita nak start dulu Banyak. Azana. Ustazah nak tanya tak? Cuma bila anak Rasulullah Zainab berkahwin dengan Abu Al-As yang bukan Islam, memang yang tu bila dikahwinkan dia memang bukan Islam, Ustazah, suami dia. Ya. Banyak gitu anak Nabi yang kita sebut tadi tu, yang kahwin dengan anak Abu Lahab. Tak Dia Islam kahwin juga. sebelum Islam ada lagi ni. Bila lepas Islam baru dia dipisahkan. Bila Islam pun tu Abu Lahab suruh cerai. Suruh anak-anak dia cerai. Okey, faham. Terima kasih. Ingatkan kanda wizah kita dah lelap. Pada lagi, alhamdulillah. Okey, kita sampai mana tadi? Ikut aku no? Kak Wiza kan? Dengar orang Ustazah. Kita kat mana tadi? Siapa? Faizah? Habis poin Habis ke sampai Nombor 4 habis. kita sambung 5 lah. Kita sambung 5 lah. 5 belum. 5 Kan? belum. Tapi sikit lagi je kan. sikit je. Panjang ni. Satu muka surat. Boleh nak ni. Rajak tu ada diagram tu. Ada diagram. Sedang tengok seronok kan tengok tu. Apalah nak tinggal pun tak? Boleh. Boleh Surah Anfal ni. Ada surah Anfal yang
yang last. Banyaklah dalam perang Badar ni, dalam surah Anfal. Jadi maknanya kalau kita nak teliti lagi, kita bacalah surah Anfal dan cuba memahami lah dengan lebih baik lagi lah. Banyak ayat-ayat yang menyentuh tentang perang Badar dalam surah Anfal. Masa itulah hukum harta ghanimah pun waktu tu juga turun kan. Ya. Penting lah. Okey, dah. Okey. Okey dah. Tak ada apa nak ni. Tak ada apa berita apa. Ada siapa? Yalah, kita semalam kan kawan kita Yalah. maknanya kita boleh banyaklah buat iktibar daripada Kematian dia. kematian dia dan keadaan yang berlaku semasa sepanjang jenazah dia tu nak dikebumikan kan. Maknanya di sini diperingatkanlah kepada kita. Jadi kalau boleh kita sebagai keluarga ni kita aturkanlah baik-baik, maknanya supaya jenazah kita tu dapat disemayangkan oleh ramai orang. Sebab itulah last kita punya ni, paling akhir kita punya apa yang kita boleh buat terhadap kawan kita atau keluarga kita. Jadi kita kena jaga supaya jenazah tu dapat disemayangkan oleh ramai lah. Jadi macam tunggu waktu kan. Waktu solat wajib. Alhamdulillah lah sampai diakui oleh orang masjid. Itu dia yang kedua lah teramai. Sebelum ni yang teramai tu siapa nama tu? Pertama yang ramai, paling ramai, dan ni kedua yang ramai lah. Alhamdulillah. Jadi kita pun yang kita kalau boleh kita ambil lah kesempatan untuk kita pergilah untuk lihat jenazah, akan kita semayangkan. Itulah mana yang kita boleh beri kepada mereka di akhir-akhir sebelum mereka dikebumikan. Jadi diperingatkan jugalah kepada kita keluarga-keluarga ni lah, kita ambil ingatan tu. Makna jangan ikut orang yang kerja nak cepat kami nak cepat kami dah kerja dah, tak boleh. Mereka sepatutnya tak boleh macam tu. Mereka kena melayani kehendak kita dah musibah kan, keluarga dah musibah. Jadi yang permintaan terakhir kita kalau boleh kita tunggu satu waktu wajib, jadi ramai jemaah kan. Ini minta bertimbang rasa lah kan macam tu. Itulah semalam tu paling baiklah, mana lepas semayang di-announce kan kata tolong tunggu orang yang semayang Isya ni, tolong tunggu kita nak semayang jenazah. Apa kat tunggulah kan. Ramai lah dapat. Kalau buatlah kata semayang bila tak masa masa semayang asar, masa waktu asar, mana ada orang. Betul. Tak ada orang. Tapi kita lewatkan tu boleh ke Ustazah? Lewatkan maknanya lebih pada 2 waktu. Janganlah sampai lama-lama sangat kan. Jadi maknanya dilewat cuma 1, 2, 3 waktu lah. Tapi ada urusan lah gitu kan. Lewat pun pasal ada urusan sikit lah. Tak selesai. Tak selesai. Itu semua tak tahu lah rancangan Allah Ta'ala lah. Rancangan Allah. Tapi tak ada apa-apa dah kan. Ada dosa ke kalau kita lewat-lewatkan? Lewat pada. Tak ada lah. Tak ada pada dia, tak ada kan. Dia dah habis dah. Tapi orang yang macam yang Sadu nak cepat kata, orang yang menguruskan kubur tu memang dia menjalankan tugas sebab mencepatkan urusan tu. Kan? Dia nak jalankan tugas dia lah pula. Tapi mungkin dalam kes ni pun mungkinlah sebab doktor arwahnya dah lama sakit, orang dah tahu, and then dia bawa balik dalam rumah, orang pun dah bersedia menerima kenyataan tu kan. Jadi orang kadang-kadang ni bila kita meninggal emergency, orang tak tahu kita sakit,
tak ni kan. Jadi itu mungkin tak seramai yang kita dah tahu dia duduk sakit kan. Dia ramai pula dia punya apa, yang anak murid belajar mengaji lah apalah semua kan. InsyaAllah. Rezeki dia. Rezeki dia. Kita pun harap-harap lah. Kita pun direzekikan macam tu lah, no? Fatimah dengan urusan-urusan yang baik tu. InsyaAllah. Lagi satu Ustazah, yang apa tu, bila dia sakit betul-betul Allah bagi dia macam segar, macam sihat sikit kan. Itu macam mana nak cakap tu Ustazah? Kita kena ingatkan anak-anak kita lah kan. Ingatkan. Maknanya sebab satu memang yalah, ini pun kita kata kerja Allah lah juga kan. Memang doktor pun kata memang tak lama kan. Memang tak lama. Kita sini pun dah faham dah, keluarga pun dah faham dah. Tiba-tiba Allah bagi sedikit masa. Dan kita kata dalam 2 minggu ke 3 minggu kan dia boleh duduk. Jadi kita sendiri ni kalau kita yang sakit ni pun kita kena ingat gitulah. Kita ambil kesempatan lah. Kita banyakkan zikir, kita banyakkan sembahyang, ingatkan Allah. Buatlah apa-apa, kita nak sedekah ke apa-apa masa tu sebab kita masih sedar, masih ingat. Dan kalaulah kemungkinan kita dilupakan masa tu, ingatkan pada anak-anak kita. Kalau ingatkan mama buat ni, baca ni, sembahyang apa semua tu. Kita kena. Ataupun sahabat-sahabat kita ingatkanlah kita nanti kan. Ingatkan. Sebab kita kadang-kadang memang masa lemah kita tu ada juga kadang-kadang gangguan tu. Kita ingatkan kepada anak-anak. Ingatkan mama macam ni. Mama nak buat apa. Nak buat apa kebaikan apa. Nak wasiatkan apa kan. Jadi ambillah kesempatan tu. Dan memang seolah-olah dia macam elok je juga tu Allah macam bagi kepada kita masa kita ruang untuk orang datang meminta maaf kan. Kunjung kawan-kawan macam ceritakan oleh siapa? Satu Syamsul punya besan. Kita anak dia lah cerita kat dia. Anak besan dia tu cerita kata Dr. Syamsul duduk 3 minggu sebelum tu tanya hari ni hari apa. Kata anak dia hari Rabu. Dia kata mama nak mati hari Rabu lah. Ya Masya Allah. Lepas tu Rabu ke berapa ni? Rabu ketiga ke Rabu ke lepas dia cakap betul lah hari Rabu. Allah macam Allah dah ilhamkan dah kat dia. Ilham pada kat dia kan. Lah dia orang baik. Banyak menolong orang. Itulah. Tak banyak cakap. Quran Ustazah. Tak habis-habis dia talaki Quran dengan mana-mana guru dia ikut. Dia. Itulah kelebihan Al-Quran itu. Kita kena pegang betul-betul. Ingatkan diri kita, ingatkan orang sekeliling kita, anak pinak kita, kawan-kawan kita. Jangan ambil remeh Al-Quran itu. Baca. Jangan setakat baca. Dan kita tahu sikit makna dia, tadabbur dia semua tu. Dan amalkan. Okey? Sedihlah. InsyaAllah semoga. Okey? Doa Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah. Allahumma inna nastaudi'uka ya Allah. Ma 'allamtana fardudhu ilayna 'inda hajatina ilayk wa la tansinahu ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nak baca sikit daripada doa daripada Asmaul Husna. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Adlul, ya Rahman, ya Mun'im, ya Muqsit,
dengan doa Asmaul Husna, itu wahai zat yang maha mengadili, wahai zat yang maha mengadili, ya muqsitu, ya muqsitu, ya Allah, ya Allah, ya Adlu, ya Rahman, ya Mun'im, ya muqsitu, ya muqsitu, ya muqsit. Inna uyubana la yasturuha illa mahasina atfiha wa zunubana la yaghfiruha illa makarimu lutfika. Nad'uka ma'a khawfina li'annaka rabbul arbab wa narjuka ma'a taqsirina karaja'il ahbab. Nad'uka bilisanil asli lamma kulla lisan العمل. اللهم تجاوز عن جرائمنا بعفوك وغفرانك والحقنا بالذين أنعمت عليهم في رضوانك وارزقنا ما رزقتهم من نعيم جنتك ولذيذ مناجاتك ya Rabbal Alamin. Ya Allah, wahai yang maha adil, wahai yang maha penyayang, wahai yang maha pemberi nikmat, wahai yang maha mengadili. Sesungguhnya aib dan kekurangan kami tidak ditutup kecuali dengan limpahan kebaikan kasih sayang. Dosa kami tidak terampun kecuali dengan kemurahan kelembutan-Mu. Kami memohon kepadamu disertai dengan rasa takut, kerana Engkau adalah Tuhan segala yang dipertahankan. Kami mengharapkan-Mu seperti harapan kekasih kepada kekasih-Mu. Kalau kami sedar akan kelalaian kami memohon dengan lidah harapan, kerana amat bisu lidah amalan kami. Ya Allah, hapuskanlah dosa kami dengan sifat maaf-Mu dan sifat keampunan. Ya Allah, hapuskanlah dosa kami dengan sifat maaf-Mu dan sifat pengampun-Mu. Ya Allah, hapuskanlah dosa kami dengan sifat maaf-Mu dan sifat pengampun-Mu. Golongkanlah kami dengan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat di negeri keredaan-Mu. Limpahkanlah kepada kami rezeki serupa dengan rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada mereka berupa nikmat kenikmatan syurga-Mu dan kelazatan munajat kepadamu. Wahai Allah, Tuhan yang pemelihara alam semesta, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.